Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufadilah Fariza binti Muhammad Ghazali, pemakar kat Matrix A176222 dan berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya. Kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pembiayaan Mikro dan Faedah menurut Perspektif Islam. Apabila krisis ekonomi berlaku dan membawa kesan kepada masyarakat dengan kemiskinan, sistem ekonomi dunia mempunyai masalah dan gagal dalam menciptakan kehidupan yang selesa bagi manusia. Pelbagai jenis pinjaman telah disediakan untuk kemudahan orang ramai wujud daripada pelbagai badan kewangan. Di seluruh dunia, golongan berpendapatan rendah akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kemudahan kredit seperti ditolak oleh bank kerana status kewangan mereka yang rendah. Oleh itu, konsep mikrokredit diperkenalkan. Mikrokredit merupakan penawaran pinjaman yang sangat kecil kepada golongan miskin yang biasanya kekurangan cagaran, pekerjaan yang stabil dan sejarah kredit yang sah. Ia dibentuk supaya orang miskin dapat memulakan perniagaan kecil dan diasaskan di Bangladesh pada tahun 1983 melalui penubuhan Bank Grameen. Di Malaysia, institusi pertama yang menawarkan kemudahan mikrokredit adalah Amanah Ikhtiar Malaysia pada tahun 1988 dan seterusnya ditawarkan oleh institusi kewangan yang lain seperti Yayasan Usaha Maju dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga pada tahun 1988. Perusahaan mikro adalah sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Penyataan masalah. Pembiayaan mikro berperanan dalam membantu golongan miskin untuk digunakan sebagai alat usaha yang dapat memberikan hasil dan pendapatan dalam memenuhi keperluan diri dan keluarga. Ia adalah direka untuk membolehkan orang miskin untuk memulakan perniagaan kecil atau perusahaan mikro. Kajian ini membincangkan pemahaman masyarakat terhadap dua mikrokredit, iaitu mikrokredit konvensional dan mikrokredit syariah. Perbincangan ini juga turut menelusuri dan mendedahkan salah satu bentuk pembiayaan mikro yang dibenarkan dalam Islam, iaitu Ar-Rahnu. Kajian ini juga memperlihatkan kebaikan dan kelemahan daripada pembiayaan mikrokredit konvensional yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan itu sahaja, perbincangan ini akan membahaskan pengenaan faedah terhadap pinjaman yang dilakukan oleh konvensional, di mana menurut sudut pandangan Islam, pengenaan faedah adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang isi perbincangan. Bahagian isi perbincangan akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang penyataan masalah yang diusulkan. Bagi bahagian ini, terdapat 4 penyataan masalah yang telah dikemukakan, iaitu yang pertama adalah 2 jenis pinjaman mikrokredit yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, Ar-Rahnu sebagai satu bentuk pinjaman mikrokredit. Yang ketiga, kebaikan serta keburukan mikrokredit. Dan yang terakhir, pengenaan faedah dalam pembiayaan mikrokredit konvensional. Pembiayaan mikrokredit konvensional adalah satu pinjaman kecil untuk orang miskin yang tidak mampu menyediakan cagaran untuk pinjaman bank, dan nilai pinjaman ini adalah bernilai RM1,000 hingga RM50,000. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu peniaga-peniaga kecil untuk mendapatkan modal pusingan. Akan tetapi, pinjaman ini mempunyai satu kelemahan, iaitu mempunyai pengenaan kadar faedah, dan seperti kita ketahui, kadar faedah dalam Islam adalah haram. Oleh yang demikian, wujudlah satu pinjaman mikrokredit syariah yang mematuhi konsep syariah, iaitu mikrokredit syariah. Mikrokredit syariah adalah satu program sosial yang dikhususkan kepada golongan miskin yang ingin memulakan perniagaan. Bahagian seterusnya adalah Ar-Rahnu sebagai satu bentuk pembiayaan mikrokredit syariah. Ar-Rahnu adalah satu situasi di mana individu mencagarkan barangnya kepada pemberi pinjaman dan mendapatkan kewangan daripada hasil gadaian tersebut. Item utama dalam gadaian adalah emas serta barang kemas yang lain. Berikut adalah polisi menjalankan Ar-Rahnu.
Dan berikut adalah faedah-faedah yang diperoleh apabila kita menggunakan Ar-Rahnu sebagai satu pembiayaan mikrokredit. Kesimpulannya, Ar-Rahnu merupakan satu bentuk pembiayaan mikrokredit syariah yang sangat digalakkan kepada individu yang memerlukan kewangan tetapi tidak mampu untuk melakukan pinjaman bank, dan digalakkan kerana tiada kadar faedah yang dikenakan, serta pembiayaan ini terbuka kepada Islam dan bukan Islam. Walaupun mikrokredit dapat membantu orang ramai dalam menjalankan perniagaan, namun mikrokredit mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Antaranya adalah syarat kelayakan yang longgar. Sebagai contohnya, permohonan Maybank Mikro hanya memerlukan lesen perniagaan yang sah dan tidak menetapkan sebarang syarat pendapatan kepada peminjam. Yang kedua, secara amnya, cagaran dan penjamin adalah tidak diperlukan. Kelulusan pinjaman pula hanya memerlukan masa yang singkat dan pengeluaran pinjaman boleh dibuat dalam tempoh 1 hingga 10 hari bekerja. Okey, dokumentasi pula, dokumentasi dalam menguruskan mikrokredit ni adalah minimum, di mana kita hanya memerlukan kad pengenalan, penyata pendapatan, bil utility dan borang pendaftaran perniagaan seperti permit ataupun lesen. Okey, dari segi keburukannya pula, saiz pinjaman yang diberikan oleh pihak bank adalah kecil. Seterusnya, tempoh pinjaman pula adalah pendek, dalam maksimum dalam sekitar 5 tahun dan menggunakan kaedah faedah rata. Kaedah faedah rata ni dia sebenarnya mempunyai kaedah faedah yang lebih tinggi berbanding daripada pakej pinjaman lain. Okey, yang seterusnya pula adalah perbezaan antara mikrokredit dan pinjaman peribadi. Menurut soal sidik yang telah kami jalankan, sebanyak 40% responden yang tidak mengetahui bahawa mikrokredit adalah berbeza dengan pinjaman peribadi. Okey, kita tengok daripada segi saiz pinjaman. Saiz pinjaman mikrokredit adalah bersaiz kecil, iaitu antara RM1,000 hingga RM50,000. Manakala pinjaman peribadi pula, saiz pinjamannya adalah besar, iaitu antara RM5,000 hingga RM200,000. Okey, tempoh pinjaman pula, jika dilihat mikrokredit, dia punya tempoh pinjaman dia adalah pendek, iaitu maksimum hanyalah 5 tahun. Manakala pinjaman peribadi dia punya tempoh pinjaman adalah panjang, iaitu maksimum 10 tahun. Daripada syarat kelayakan pula, mikrokredit dia menekankan kepada kesahihan pendapat perniagaan. Okey, contohnya dia mesti mempunyai lesen perniagaan yang sah, mesti dikendalikan oleh pemilik dan dijalankan dalam asas sepenuh masa, dan perniagaan mestilah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 2 tahun. Manakala pinjaman peribadi pula, dia pendekatannya adalah lebih kepada syarat pendapatan dan nisbah khidmat hutang. Contohnya, syarat gaji bulanan minimum bagi orang yang ingin meminjam hanyalah RM2,500. Okey. Daripada sektor ekonomi yang layak, mikrokredit ni kalau dia hanya tertentu sahaja. Macam contoh dia macam PB Mikro Finance, dia hanya tertumpu kepada sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Manakala PSN Teman Mesra, dia hanya untuk sektor pembuatan, perkhidmatan dan peruncitan. Tapi pinjaman peribadi dia tidak spesifikkan apa sektor yang boleh untuk kita buat pinjaman. Okey, daripada jenis pemohon pula, mikrokredit ialah bekerja sendiri dan mempunyai perusahaan mikro di mana hasil tidak melebihi RM300,000 dan bekerja sepenuh masa tidak lebih daripada 5 orang. Okey, yang manakala pinjaman mikro dia membolehkan sesiapa sahaja asalkan mereka dapat menunjukkan pendapatan mereka. Okey,
tujuan pinjaman mikrokredit ni dia tertumpu kepada adalah untuk modal kerja dan perbelanjaan modal. Dia tidak boleh digunakan untuk pembiayaan aset tetap, tidak boleh digunakan sebagai kegunaan peribadi, dan biasanya bank dia akan membuat pemantauan ataupun pemeriksaan terhadap penggunaan pinjaman itu untuk mengelakkan salah laku. Manakala pinjaman peribadi ni dia tidak ada sebarang pembatasan terhadap penggunaan pinjaman. Implikasi kajian terhadap masyarakat. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pembiayaan mikro juga memberi kesan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sudut positif, pembiayaan mikro telah memberikan pinjaman sebagai modal permulaan kepada masyarakat bagi yang tidak berkemampuan, berpendapatan rendah dan masyarakat miskin. Ini telah membuka peluang kepada masyarakat miskin untuk mampu bekerja sendiri dalam menjana pendapatan, dan pendapatan boleh digunakan untuk membiayai keluarga, memperluaskan usaha dan menutupi di masa kebutuhan. Masyarakat memandang pembiayaan mikro ini dapat meningkatkan pendapatan individu. Alat pembangunan ekonomi ini menyediakan perkhidmatan perantara kewangan termasuk tabungan. Dengan cara menyimpan dan menabung, dapat memupuk sifat-sifat dan nilai-nilai murni dalam masyarakat seperti berjimat cermat. Kesan ini banyak memberi dampak positif kepada masyarakat yang bermotivasi untuk menabung dari hasil usahanya. Terusnya, pembiayaan mikro bukan sahaja menawarkan perkhidmatan dalam bentuk kewangan semata-mata, tetapi juga dalam bentuk bukan kewangan seperti pengantara sosial berkaitan perkhidmatan prasarana, kursus, latihan, khidmat nasihat, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan, di mana dapat membantu usahawan dalam peningkatan kemahiran. Masyarakat sedar akan pengenaan faedah menurut perspektif Islam adalah tidak dibenarkan. Pengenaan faedah telah membawa kepada penindasan, terutama kepada masyarakat yang meminjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, saya akan bercakap tentang cadangan. Pertamanya, Badan Pengurusan pihak yang memberikan kredit menganjurkan bengkel khusus berkaitan dengan pengurusan wang atau sumber di kalangan penerima kredit. Pihak pengurusan juga perlu bertegas tentang catatan perbelanjaan dan pendapatan di kalangan peminjam demi kebaikan bersama. Jadi, mereka dapat mengukur sejauh mana mereka telah berjaya menguruskan kredit berkenaan. Keduanya, penerima kredit tidak digalakkan menjadikannya ianya sebagai amalan atau budaya hidup bagi golongan terbabit. Sikap suka meminjam ini jika tidak mampu dikawal dengan baik hanya akan menyusahkan diri dan keluarga. Sebaliknya, golongan tersebut perlu mempunyai kesedaran dan dibimbing agar membudayakan amalan meminjam hanya sebagai permulaan dan meneruskan aktiviti dengan hasil dan untung yang diperoleh. Yang ketiga, melaksanakan aktiviti berbentuk ilmiah sekurang-kurangnya setahun sekali agar penerima kredit lebih bijak menguruskan kredit yang diperolehi. Moga ianya mampu melahirkan semangat baru dan menginsafkan peminjam bahawa penggantungan pada sesuatu harus ada hadnya. Menurut perspektif Islam, pengedaran mikrokredit mempunyai unsur sosial yang membantu golongan miskin seperti pembiayaan modal usaha dalam sistem syariah. Ia berpotensi untuk dikembangkan secara lebih lanjut lagi. Pembayaran mikrokredit telah memberi kesan kepada masyarakat. Namun begitu, ia juga memberi kesan negatif seperti pengenaan faedah atas pinjaman, dan melalui perspektif Islam, bayaran faedah adalah dilarangkan. Walau bagaimanapun, pembayaran mikro dapat membantu ke arah perkembangan ekonomi negara. Apabila ekonomi dibangunkan, masyarakat akan mengalami kehidupan yang aman dan sejahtera. Terima kasih.